Salam sejahtera, salam durian. Hari ini saya berada di satu kebun lagi di Rantau, kebun milik Mr. Lee. Hari ini kita nak cerita kongsikan sedikit pengalaman yang dilalui oleh Mr. Lee ialah pruning ataupun catasan dahan. Kalau kita lihat di belakang saya ini, memang pokok ini kita sudah lakukan catasan dahan lebih kurang untuk 7 tahun. Bermula pada setahun yang dia mula tanam, baru kita mulakan catasan. Pada masa itu memang cabangnya berselaru, tidak ada satu cabang utama dan banyak ada cabang V. Jadi masa itu saya boleh dikatakan datang ke kebun Mr. Lee setahun mungkin 2-3 kali lah. Lepas itu mungkin setahun sekali 2. Tapi apa yang Mr. Lee belajar tu memang berguna lah dalam catasan dan membentuk satu dahan utama dan cabang yang mendata yang banyak lah. Kalau kita lihat di sini memang banyak cabang-cabang mendata berbanding dengan kebun lain. Memang kebun ini banyak cabang mendata dan cabang mendata adalah cabang reproduktif di mana boleh berbuah. Kalau kita melakukan catasan lebih awal, maksudnya pokok kita akan bersedia lebih awal dan berbuah lebih banyak berbanding dengan pokok yang tidak buat cantasan. Jika dibandingkan dengan pokok yang tidak buat cantasan, kebanyakan berbuahnya kurang disebabkan banyak dahan adalah dahan vegetatif ataupun kita panggil dahan betina. Dahan jantan. Jadi kalau kita nak hasilkan dahan reproduktif, kita kena hasilkan dahan yang mendata ataupun dahan betina. Jadi pruning harus dilakukan secara peringkat demi peringkat lah. Ini antara satu cabaran yang suka diterima pada umumnya pada masyarakat yang banyak yang tidak terdedah pada pengetahuan cantasan. Dan di sini kita lihat selepas kita lakukan cantasan, ada beberapa kebaikan yang kita perhatikan. Satu, dapatnya pokok cepat membasah. Mungkin kita boleh mendengar sedikit kupasan ataupun pengalaman Mr. Lee sendiri tentang cantasan yang dia sudah buat sebelum dan selepas. Saya rasa ada sedikit perbezaan lah. Mungkin ada cantasan nampak dia cepat besar ataupun ranting dia pun cantik lah. Ranting dia mendata. Jadi kita akan cantas keluar semua ranting jantan. Ranting jantan kita keluarkan. Jadi kita bela ranting betina. Jadi semua orang cakap ranting betina boleh berbuah banyak. Jadi kita pun cuba untuk buat ranting betina. Jadi semua yang ada ranting jantan kita seboleh-bolehnya potong atau cantaskan dia. Okey. So sebenarnya selain pada kita menghasilkan dahan betina ataupun dahan reproduktif, satu kebaikan ialah kalau dahan bentuk V, biasanya mudah patah. Kalau tiupan angin kuat dia memang mudah sekar dan patah. Kalau dahan yang reproduktif yang mencunam ke bawah, peluang patahnya pun dapat dikurangkan berbanding dengan dahan yang menegak ataupun bentuk V. Bagaimana dengan pertumbuhan Mr. Lee perhatikan yang cantasan yang kita buat di depan ini dengan di belakang, yang dulu kita buat depan dulu dan belakang buat kemudian, ada perbezaan tak? Saya rasa kalau kita ada buat cantasan mungkin pokok boleh besar dengan cepat dan batang utama dia boleh lebih besar lah. Sebab dia punya zat-zat makanan boleh sampai, tidak kita bazirkan lah. So mungkin kita dengar pengalaman kamu sikit juga. Kamu yang buat cantasan kan? Ya, saya yang buat cantasan. Apa bezanya? Beza dia lebih cepat, pertumbuhan dia lebih cepat lah. Sebenarnya kita tahu dibandingkan dengan yang tidak dicantas. Ya. Satu lagi kalau kita perhatikan dari segi penyakit macam mana? Penyakit daun yang kering-kering itu. Dari segi penyakit, semburan serangga kita dia lebih merata kena kalau kita kurangkan daun dia. Dan daripada daun yang tidak kita pruning lah. Ya. Itu saja lah. Oke. So sebenarnya kita lihat daripada cantasan-cantasan yang kita buat ini sebenarnya dia bukan hanya setakat dari segi membentuk dahan yang berbuah, tetapi juga memudahkan proses pengawalan perosak dan penyakit, dan juga dia sebenarnya boleh membantu mempercepatkan pertumbuhan batang dan dahan, dan seterusnya juga mengurangkan penyakit. Sebab dari segi semburan racun dapat ditembusi pada setiap lapisan yang ada. Dan yang paling penting satu lagi adalah proses penembungan juga adalah lebih mudah kalau kita melakukan cantasan dahan.
Okey, seterusnya jarak penanaman dalam durian. Kita lihat daripada kebun di sini ada jaraknya antara pokok sudah hampir bersentuhan. Di antara pokok masih ada ruangnya. Kalau boleh kita hendak biarkan kawasan itu jangan terlampau padat. Kalau terlampau padat, pokoknya akan terus tumbuh tinggi, hasil buahnya akan menurun. Kalau boleh kita ada satu jarak lebih kurang dalam kosong, dalam ruang kosong dalam 3 meter di antara pokok itu supaya ada sedikit pengudaran yang lebih baik. Dan juga ini akan membantu dari segi pendabungan dan juga penghasilan buah. Jadi kalau boleh jarak penanaman antara pokok mungkin kita buat dalam 35. Antara pokok dan pokok kita buat dalam 45 adalah lebih sesuai. Tetapi kalau memasuk ke fasa ke umur 10 tahun dan ke atas, kemungkinan besar kita kena buang satu pokok lagi. Selang sepokok kita kena buang supaya cabangnya terus berkembang dan hasilnya akan meningkat. Jumlah kuantiti buah yang dihasilkan bukan hanya bergantung pada jumlah pokok per ekar, tetapi juga dari segi jumlah dahan yang sebenar yang boleh berbuah. Jadi kalau pokok dikurangkan tidak menunjukkan kata penurunan hasil, malahan boleh meningkatkan hasil sekiranya kita melakukan cerdasan dan juga melakukan penjarangan pokok yang lebih sempurna. Kalau besar macam ni, next year sekali kita bagi 30 biji tidak ada masalah. Kalau besar ni 30 biji tidak menjadi masalah. Jadi kalau boleh kita mahukan buah yang kita hasilkan tu berbuah kalau sekali boleh banyak, tetapi kita tidak mahu pokok berbuah terlampau awal. Kalau berbuah terlampau awal, mungkin juga pokok akan terencak dan juga kemungkinan besar akan mengalami kecederaan dan kematian pokok juga tinggi. Jadi kalau boleh kita tangguhkan masuk ke tahun ke-7 sebenarnya yang paling bagus. Tetapi kalau tahun 5 berbuah pun dia tak banyak. Jadi kalau tahun ke-7 dengan saiz pokok macam ni, kita boleh berbuah dalam anggaran 30 biji hingga 40 biji, tidak menjadi masalah. Jadi ada baiknya kita perlukan sedikit kesabaran. Walaupun saya tahu banyak petani memang sudah keluar wang banyak, rasa berat dan juga susah. Tetapi hakikatnya pelaburan durian bukan hanya untuk setahun, tetapi untuk 3 hingga 5 generasi. Jadi penanaman durian bukan hanya untuk kita seorang, tetapi untuk anak, untuk cucu, cicit kita lagi. Jadi penanaman durian memerlukan sedikit kesabaran dan juga perancangan yang teliti lah. Ini musangking 7 tahun, masuk 7 tahun. Open up a bottle.